السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال هشام: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأته. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ القرآن، فقرأ القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزل، كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. أو كما قال، hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari ketika sembahyang yang diimamkan oleh satu sahabat lain yang bernama Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar kata satu hari dia pergi masjid nak sembahyang. Sembahyang hari itu diimamkan oleh satu orang sahabat yang bernama Hisham bin Hakim. Hisham ini sudah baca yaqra'u surat Al-Furqan. Dia baca surah Al-Furqan. Sedangkan pada masa itu Nabi SAW masih hidup. Kata Sayyidina Umar, fastama'tu liqira'atih. Waktu Hisham bin Hakim jadi imam sembahyang,
Baca surah Al-Furqan ini, Sayyidina Umar jadi makmum. Dia duk pasang telinga dengar bacaan Hisham ini. فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab mendapati Hisham bin Hakim ini sudah baca surah Al-Furqan tak sama macam Nabi baca. Gitu. So, Quran ini Allah turun kepada Nabi Muhammad. Nabi baca dulu. Semua sahabat dengar Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi depa kira kalau nak baca Quran mesti kena tally dengan bacaan Nabi. Tiba-tiba jadi pada hari itu apabila Hisham bin Hakim jadi imam, dia baca surah Al-Furqan, bacaan dia tu tak sama macam yang Sayyidina Umar dengar Nabi baca. Kata dia, fakitu usawiruhu fi salah. Sayyidina Umar kata, aku rasa macam nak pergi rentak dia. Dia yang kata Umar ni. Aku bila dengar dia baca ni, tak macam yang Nabi baca. Aku pun terima surah Al-Furqan daripada Nabi. Nabi baca dan Nabi baca dekat aku, tak macam Hisham baca. Jadi dia menganggap Hisham ni sudah pandai-pandai ubah bacaan Quran ini. So dia kata apa? Dia kata fakitu usawiruhu fi salah. Aku rasa macam nak pergi sentak dia, macam nak pergi rentak dia tengah dia duduk sembahyang. Ini sahabat, tuan-tuan. Sahabat ni bukan ini satu hadis, banyak hadis kita akan jumpa. Sahabat ni dia cukup jealous, dia cukup cemburu apabila ada orang cuba nak ubah apa yang Nabi bawa. Dia tak boleh. So bagi para sahabat Nabi, Islam itu mesti kekal genuine. Islam itu mesti kekal dari segi originality dia. Dia mesti kekal asli. Macam mana Nabi abang, macam tu Islam kena kekal. Tidak boleh ada pindaan. Fatasabbartu hatta sallam. Dia kata aku sabar sat, tunggu sampai bagi salam. Umar ni. Falababtuhu biridaih, bagi salam. Dia kata dia pergi pegang rida. Rida ni macam Zul buah atas bau ni, kain hijau ni dia panggil rida, kain sebai atas bau ni. Nabi SAW selalu macam tu, dia serban dan satu rida atas bau. Maka kata Sayyidina Umar, apabila habis aja bagi salam, falababtuhu biridaih, aku pegang dia, aku berkah dia dengan kain rida dia, dengan kain selendang dia sendiri. Dia pergi berkah ke untuk. Kata Umar Al-Khattab ni. Faqultu, kata Sayyidina Umar, man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'. Dia pergi ambil kain rida, kain selendang Hisham ini, dia berkah sekali dengan dia tanya, man aqra'aka hadhihi surah, siapa yang mula-mula baca ke hang surah yang aku dengar hang baca tadi? Hang dengar dari mana? Dia kata tu bacaan yang hang baca tadi tu hang dengar daripada siapa? Qala Hisham, aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hisham bin Hakim kata, aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu kazabta. Umar kata dekat dia, hang bohong. Dia kata. Ni Umar ni. Aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Nabi baca kat aku surah tu juga, tak macam hang baca. Dia kata. Kalau hang kata hang baca ni, hang ambil bacaan ini daripada Nabi, kazabta, hang bohong aku. Pasal apa? Pasal Nabi juga baca surah yang sama kepada aku. Tak macam tu. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita banyak tak mau, dia berkah Hisham ni, dia heret pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia heret buat pergi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-Furqan ala hurufin lam tuqri'niha.
Bila sampai di depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, cerita dia macam ni. Aku dengar dia baca tadi satu surah, iaitu surah Al-Furqan. Dia baca macam lain, tidak macam yang Tuan pernah baca dekat saya. Dia kata dekat Nabi macam tu. Sayyidina Umar. Bila sampai di depan Nabi, terus dia kata, ya Rasulullah, ini ada satu kes. Ini orang, dia kata Hakim, ini yang kata Hisham bin Hakim ini, dia sudah baca surah Al-Furqan tadi. Bacaan dia tidak sama macam bacaan yang Tuan ajak saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsilhu. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, lepas dia dulu, lepas dia. Dia duduk berkah kawan tu. Tu imam ni, baru sudah jadi imam, kena berkah dengan dia. Sampai depan Nabi terus bagi report. Ni, marah ni. Nabi tak jawab lagi. Nabi kata kat dia, arsilhu. Nabi kata, lepas dulu dia ni. Sampai nak menyawa pun tak lepas ni. Dia kena berkah dengan lepas. Arsilhu, lepas dia dulu. Lepas itu Nabi kata, iqra' ya Hisham. Nabi beralih dekat Hisham bin Hakim ni. Nabi kata, iqra' ya Hisham. Hisham, cuba baca tengok. Macam mana hang baca tadi. Faqara al-qira'ah allati sami'tuh. Sayyidina Umar kata, maka Hisham pun baca surah Al-Furqan macam dia dengar tadi. Dia kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat. Habis Hisham bin Hakim baca, Nabi kata, memang macam tu Quran diturunkan. Sudah. Nabi mengiyakan bacaan Hisham ni. Bacaan yang pada Umar salah. Bila pergi baca di depan Nabi, Nabi kata kadzalika unzilat. Nabi kata memang surah ini diturunkan begitu bacaan dia. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra' ya Umar. Nabi beralih kat Sayyidina Umar pula. Umar, cuba kamu baca. Kamu baca macam mana surah Al-Furqan ni? Faqara'tu allati aqra'ani. Umar kata, aku pun baca surah Al-Furqan macam yang Nabi ajak dia dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat. Nabi kata, ya, surah ini diturunkan begini. Wih, kacau. Kita kira teori kita, kalau bertembung, mesti satu betul, satu salah. Tiba-tiba berlaku dalam bab qiraat, dalam bab wajah bacaan ini, tiba-tiba berlaku macam ni. Jadi macam mana? Macam Hisham bin Hakim baca pun Nabi kata betul. Macam Umar Al-Khattab baca pun Nabi kata betul. Tetapi Hisham baca dengan Umar baca tak sama. Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Nabi SAW kata, cerita dia macam ni Umar. Dia kata Quran diturunkan dalam 7 wajah bacaan. Itu baru 2. Nabi SAW kata, inna hadzal Quran. Quran ini yang hampa duk jadi hala ni, yang duk kata surah Al-Furqan, hang kata hang betul, dia ni kata dia ni betul ni, cerita dia macam ni. Inna hadzal Quran, yang kata Quran ini, unzila ala sab'ati ahruf. Quran diturunkan dalam 7 wajah bacaan. Faqra'u ma tayassara minhu. Nabi kata, bacalah mengikut keselesaan kamu. Dia ada option, dia ada pilihan di depan. Wajah-wajah bacaan itu ada 7. Kamu rasa mudah hak mana, kamu ambil itu. Nabi kata, jangan satu menyalahkan yang satu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Takat itu pengajaran yang boleh kita ambil apa dia? Yang pertama, dalam apa juga hal yang berlaku depan mata kita, jangan melulu. Itu pengajaran pertama. Apa juga hal yang berlaku di depan mata kita, dalam masyarakat kita, kita ni jangan bersikap melulu. Jangan cepat-cepat kata orang salah. Jangan cepat-cepat rasa kita seorang betul. Ilmu ada di depan kita, luas. Rojok dulu. Kita cari apa cerita sebenarnya di sebalik cerita yang timbul ini. Satu. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil ialah yang dikatakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Umar Al-Khattab, dia bukan melulu. Tetapi Umar Al-Khattab dan juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni nak Islam yang Nabi bawa itu
tidak dipindah. Kerana ada sikap sahabat yang beginilah, maka Islam yang kita terima hari ini adalah Islam yang genuine, yang asli daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada sikap sahabat yang macam ni, yang nak pegang apa yang Nabi kata, kita tak tahu dah Islam hak kita terima hari ini ni betul ke Islam hak Nabi buat mai dulu ni. Maka sifat cemburu kepada orang nak meminda hal agama ini adalah terpuji. Dan yang ketiga, pengajaran besar yang kita boleh ambil daripada hadis ni apa dia? Apa juga masalah timbul, tempat kembalinya ataupun tempat penyelesaiannya ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat dan sebagainya tidak boleh ambil tempat menang. Yang menang adalah Allah dan Rasul. Siapa kata apa pun, siapa klaim apa pun, dia mesti kena kemukakan Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah hakimnya. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana 'inda adha'i bani Ghifar fa'atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala Jibril inna Allah 'azza wa jalla ya'muruka an tuqri'a ummatak 'ala harfin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as'alullaha mu'afatah wa maghfiratah. Inna ummati la tutiqu dhalik. Summa atahu thaniyah fadhakara nahwa hadha hatta balagha 7 ahruf. Qala Jibril inna Allah ya'muruka an tuqri'a ummataka 'ala 7 ahruf fa ayyuma harfin qara'u 'alayhi faqad asabu. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Daripada Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan, siapa Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan? Dia bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu orang jahat. Ubay bin Ka'ab ni siapa? Dia salah seorang penulis wahyu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan? Dialah salah seorang imam yang dipilih oleh Umar Al-Khattab untuk pertama kalinya menjadi imam sembahyang tarawih secara berjamaah ramai-ramai. Zaman Umar Al-Khattab, Umar pilih dia salah seorang untuk jadi imam, himpun semua orang sembahyang tarawih satu tempat. Ubay bin Ka'ab ni, dia satu qari. Siapa dia Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan? Ubay bin Ka'ab ini ada sebut cerita dia di dalam hadis Al-Bukhari. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay, inna Allah amarani an aqra'a 'alaika al-Quran. Qala Ubay, Allahu sammani lak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu sammaka li. Faja'ala Ubay yabki. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW satu hari Nabi panggil Ubay ni, Ubay bin Ka'ab ni, yang kata penulis wahyu ni. Nabi panggil dia, Nabi kata, inna Allah amarani an aqra'a 'alaika al-Quran. Nabi kata, Ubay, mai sini sat. Ni, aku nak abang kat hang. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh aku bacakan Quran dekat hang. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi panggil dia, Nabi kata, Ubay, mai sini san. Inna Allah amarani, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh aku an aqra'a 'alaika al-Quran. Suruh aku bacakan Quran kepada hang. Dalam ramai-ramai sahabat duk ada ni, Allah pilih Ubay untuk Nabi baca kat dia satu ayat. Qala Ubay bin Ka'ab ni bila dengar macam tu terkejut dia. Allahu sammani lak. Dia kata, ya Rasulullah, Allah sebut nama saya kah dekat Tuan? Pasal Nabi kata, Allah suruh aku baca ayat ni dekat. Maka Ubay kata dekat Nabi, Allahu sammani, adakah Allah sebut nama saya kepada Tuan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allahu sammaka li. Nabi kata, ya, Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab kepada aku. Kata hadis itu, faja'ala Ubay yabki. Menangis dia terisak-isak. Tuan-tuan, kalau Nabi sebut nama kita pun, Allahu Akbar. Allah sebut nama dia. Siapa yang cerita kata Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab ni, siapa cerita? Nabi cerita. Cerita ni mai daripada mana? Mai daripada hadis yang statusnya sahih di dalam Sahih Al-Bukhari. Takat tu kita faham. Hebat tak Ubay bin Ka'ab ni? Hebat, tuan-tuan. Maka kata di dalam hadis ni an Ubay bin Ka'ab, daripada Ubay bin Ka'ab, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana inda adati Bani Ghifar. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dekat dengan mata air Bani Ghifar. Fa'atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jibril mai ke Nabi. Jibril mai jumpa Nabi, faqala, kata Jibril, inna Allah azza wa jal ya'muruka an taqra'a ummatak ala harf. Jibril mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata Allah subhanahu wa ta'ala suruh kamu bacakan Al-Quran kepada umat kamu dengan satu wajah bacaan. Jibril mai jumpa Nabi. Nanti satu hari kita baca muqaddimah pula, cerita detail dalam hadis macam mana first time Nabi jumpa Jibril ni. Dia ada detail cerita dia. Kita biasa dengar, tapi kita nak tengok dalam hadis macam mana detailnya cerita tu. Jibril jumpa Nabi ni. Dia ni bukan kali pertama, ini dah beberapa kali dah. Jibril mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai habaq dekat dia. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kata hang kena pi baca Quran kepada umat hang dengan satu wajah bacaan. Tak mau lain daripada tu. Mesti exactly ikut satu cara saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullaha mu'afatah wa maghfiratah. Nabi kata, aku minta ampun, minta maaf banyak-banyak kepada Allah. Pasal apa? Inna ummati la tutiqu bidzalik. Aku tahu umat aku tak akan mampu begitu. Nabi kata. Kalau nak kunci wajah bacaan satu tu aja, tak ada pilihan. Nabi kata aku tahu umat aku tak akan mampu macam tu. Jibril tolong bagi tahu dekat Allah, minta maaf, minta ampun banyak-banyak. Umat aku tak akan boleh kalau macam tu. Umat aku ni lemah, kena bagi pilihan dekat depa. Summa atahu saniyah, Jibril balik. Mai pula kali kedua. Fa dzakara nahwa zalik. Macam tu juga Jibril kata, wahai Muhammad, Allah bagi kepada umat engkau dua wajah bacaan Quran. Serupa juga Nabi kata, minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Aku tahu umat aku tak boleh. Jibril balik pi. Mai pula kali ketiga. Serupa juga. Nabi kata dekat Jibril, aku tahu umat aku tak boleh. Tiga wajah bacaan. Balik pula. Mai kali keempat. Jibril kata, Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada umat engkau ni an taqra'i ummatak ala sab'ati ahruf. Ada 7 pilihan wajah bacaan Quran. Bila Nabi SAW dengar macam tu, Nabi terima. Ni yang kata Islam ini satu agama rahmat. Dia mai dekat kita ni tidak dalam bentuk paksa. Sebaliknya Islam ni dia mai dekat kita, dia meraihkan kita ni. Hang boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, dia kendong sikit. Boleh tak? Tak boleh, dia kendong sikit. Boleh tak? Boleh, dia kendong sikit. Itu sebab Islam ini dipanggil agama rahmat. Dia suruh kita semayang. Okey, tak boleh semayang berdiri, tak apa, duduk. Islam. Ini rahmat Islam. Hang tak boleh semayang duduk, tak apa, berbaring. Tak boleh semayang berbaring, tak apa, pakai isyarat mata. Takat mana boleh, janji semayang. Ini Islam. Islam ini agama rahmat. Rahmah ni makna apa tuan-tuan? Makna dia kesian. Rahmah ni makna dia kesian. Kesian ni maksudnya apa? Dia mengambil kira. Dia ambil berat tentang kelemahan kita. Dia turut takat mana kita boleh. Baru dia suruh kita buat benda yang kita boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Itu sebab di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ubay bin Ka'ab juga, dia kata laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Jibril inni bu'ithu ila ummatin ummiyin minhumul ajuz wasyaikhul kabir wal ghulam wal jariyah wal rajul alladhi lam yaqra' kitaban qat. Qala Jibril ya Muhammad innal Qur'an unzila ala 7 ahruf atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Ubay bin Ka'ab, dia kata Nabi SAW satu hari bertemu Jibril. Bila jumpa aja Jibril, Nabi kata ya Jibril inni bu'istu ila ummatin ummiyin. Nabi mengadu dekat Jibril, dia kata wahai Jibril, aku dibangkitkan sebagai Nabi kepada umat ummiyin, umat yang buta huruf. Aku dibangkitkan sebagai Nabi di kalangan, di tengah-tengah umat yang mereka ni tak arti tulis, tak arti baca. Minhumul ajuz. Di kalangan umat aku ni ada yang ajuz, yang lemah. Ajak pun tak boleh, lembam. Wasyaikhul kabir. Di kalangan umat aku ni ada yang tua. Tua sampai tak boleh, tak mampu dah nak belajar. Wal ghulam, wal jariyah. Di kalangan umat aku ni ada budak, baik laki-laki atau perempuan. Warrajul allazi lam yaqra' kitaban qat. Di kalangan umat aku ni ada hak jenis tak tahu apa satu. Di kalangan umat aku ni ada ar-rajul, orang allazi lam yaqra' kitaban qat. Apa pun tak tahu. Dia mengadu kepada Jibril, ni aku dibangkit ni di kalangan umat yang macam ni. Macam jadi cikgu sekolah lah tuan-tuan. Dia jadi cikgu sekolah. Bila pergi kursus guru, cikgu haduk mengajar sekolah sains, haduk mengajar MRSM, haduk mengajar sekolah-sekolah boarding, asrama penuh ni, cakap pandai lah. Dia pun mengajar budak 5A. Dia pergi berjumpa dengan cikgu hak mengajar sekolah alif, huruf alif besar batang nyok pun tak kenal. Habang kat dia kata ni alif. Nganga kelipok uji mata tak kenal. Itu cikgu hak mengajar sekolah sains nak main buat cakap pandai dekat cikgu hak mengajar ni alif pun tak kenal ni. Lumai habang kata hang ni mengajar budak-budak hang kena mengajar lagu ni. Tak lagi makan penampak buta. Dia kata hang tu saya cakap pandai hang main mengajar tengok sekolah aku ni. Dia kata hang cakap cara sekolah pandai hang lain. Ni aku mengajar sekolah budak tak arti apa ni. Budak apa ni? Allazi lam yaqra' kitaban qat. Nabi kata tak arti apa. Tu ustaz mengajar alif bata. Ni cikgu mengajar matematik ni. Nak pergi mengajar tak arti apa ni. Nak mengajar apa? Tulis senang punya kira-kira suruh pergi selesai. Dia pergi perlai kapur ambil habis. Dia tak boleh jawab. Otak tak jalan. Tak compute. Hak jenis ni nak buat apa kat dia? Suruh berdiri depan papan hitam pegang kapung tu, daripada kapung panjang tu dia duk tengok air mata duk turun derai. Kawan tak boleh. Tangan duk pegang kapung ni duk gelintir tu tinggal saguan dengan tangan. Kapung tak ada dah. Kawan tak boleh. Kalau cikgu tu naik gila, naik hantu, rimbuk dia hampuk dia pahit. Tak boleh. Tak tahu buat apa lah kat dia tak boleh. Jadi bila Jibril turun mai duk habaq dekat Nabi, Quran kena baca macam ni, tak boleh macam lain. Oh Nabi kata minta ampun, minta maaf banyak-banyak, tolong habaq kat Tuhan. Ni haduk ada kelilin aku ni macam-macam cerita, hak tak arti apa pun ada. Tolonglah ringankan sikit, jangan ketat sangat, depa tak boleh. Bila Nabi kata macam tu, qala Jibril, kata Jibril ya Muhammad innal Quran unzila ala 7 ahruf. Jibril kata Muhammad, Quran diturunkan dengan 7 wajah bacaan. Pilihlah, ikut kesesuaian. Hak mana hak pandai, ajak cara ni. Hak mana yang tak apa reti, ajak cara ni. Hak tak tahu apa langsung, lugu dia lah. Nak pederah bagi ekspres macam hak baik, tak boleh. Pasal apa? Dia memang tak boleh pun. Jadi Islam ni apa tuan-tuan? Islam adalah agama yang meraihkan manusia yang ada. So adalah hadis Nabi kata apa? Khatibin nas ala qadri uqulihim. Nabi pesan kepada orang haduk cakap ni. Nabi kata khatibin nas
ala qadri uqulihim. Hang bila bercakap dekat orang, ambil kira taham akal dia. Kita pensyarah universiti, kita pergi bercakap, orang panggil kita ceramah di sekolah rendah. Jangan pergi duk cerita universiti punya hal. Duk bercakap pasal transformasi. Duk bercakap, kacau. Budak-budak ni transformer biasa dengar. Dia kata transformasi tak biasa. Jadi ketika itu khatibin nas ala qadri uqulihim. Turun pi takat tahap kawah dengar tu. Dia takat mana, kita takat tu. Itu Islam, tuan-tuan. Islam dia mengambil kira, dia tak syok sendiri. Islam bukan agama syok sendiri, tapi Islam agama yang dia jaga semua orang. Semua orang akan dapat bahagian seorang sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nazala al-Quran ala sab'ati ahruf al-mira fil Quran kufrun. Nabi kata al-mira fil Quran kufrun. Al-mira fil Quran kufrun salas marrat. Nabi ulang 3 kali. Fama araftum minhu fa'malu. Nabi kata wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, Nabi kata nazal al-Quran ala sab'ati ahruf. Quran turun dalam 7 cara bacaan. Tapi Nabi kata ingat, al-mira fil Quran kufrun. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata Quran ini tidak boleh bantah. Al-mira maksudnya duk lawan bantah. Quran sudah kata halal, duk lawan bantah nak bagi jadi halal misalnya. Quran sudah kata haram, duk lawan bantah nak bagi jadi halal. Quran kata halal, duk lawan bantah nak bagi jadi haram. Quran kata boleh, duk lawan bagi jadi tak boleh. Quran kata tak boleh, duk lawan nak bagi jadi boleh. Ini contohnya. Dia panggil al-mira. Duk berbantah, duk bertengkar, duk nak ubah Quran kata itu kufrun. Nabi kata itu boleh menyebabkan kamu jadi kafir. Nabi kata. Ini Islam, tuan-tuan. Islam dia macam ni. Islam ini yang Allah kata putih itu putih, yang Allah kata hitam itu hitam, yang Allah kata halal itu halal, yang Allah kata haram itu haram. Itu Islam. Sa'id Hawa dia tulis dalam buku dia, bila dia tanya dia pas Islam ni apa, Islam ni apa, dia kata al-Islam huwal Islam. Dia kata Islam itu Islam. Tak sampai duk hurai macam-macam, berbagai-bagai, tak mau. Al-Islam huwal Islam. Islam adalah Islam. Islam dia tak menyerupai siapa-siapa. Dia mempunyai identiti dia sendiri. Islam kalau betul, itu betul. Jangan siapa mai satu dunia orang mai, suruh ubah bagi jadi tak betul. Islam tetap berdiri atas yang betul. Maka di dalam hadis ni Nabi SAW kata al-mira fil Quran. Kalau pergi nak berbantah, bertengkar pasal Quran ini, kufrun. Jaga baik-baik, hang boleh jadi kafir. Fama araftum minhu fa'malu. Nabi kata apa yang hang tahu tentang Quran, amalkan. Nabi kata. Terus duk kira orang tu duk ambil, kita tahu apa, takat mana kita mampu buat, kita buat. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimih. Hak mana yang hang jahil, tak tahu, tak erti dan sebagainya, rujuk kepada orang alim yang duk ada. Nabi kata sepanjang zaman sampai kiamat akan ada orang alim yang boleh dirujuk. Rujuk dekat dia untuk nak kenal Islam, untuk nak tahu Quran, untuk nak tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang nak tunjuk pandai tapi tak erti. Hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fi at-tayammum faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma' فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال
innama kana yakfihi an yatayammam aw ya'sib ala jurhihi khirqa thumma yamsahu 'alayha wa yaghsil sa'ira jasadi atau kama qala. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jabir cerita, dia kata satu hari kami ikut Nabi keluar musafir. Tiba-tiba salah seorang, kami satu hari keluar musafir, Nabi tak ada dalam musafir itu. Kami pada satu hari keluar musafir, tiba-tiba ada satu laki-laki sudah kena ketul batu di kepala. Fashajjahu fi ra'sih, cedera parah kepala dia. Kena batu, berdarah, luka parah. Summah talama, nak jadi kecerita pula, malam tu tidur mimpi yang menyebabkan dia kena mandi wajib. Ni kawah luka berdarah ni. Bila dah jadi macam tu, bangkit pagi esok nak kena semayang subuh. Nak kena semayang subuh, dia nak kena mandi dulu. Dia nak mandi dalam keadaan luka ni. Luka ni kalau sekiranya kena air, harus nak membawa mudarat. Bila keadaan dia jadi macam tu, faqala, kata si luka ni, dia kata, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Dia tanya kawan-kawan ada ni, dia kata aku ni, macam kes aku ni, kena batu, berdarah macam ni, terenyih nampak luka ni. Macam ni punya hal, adakah aku nak kena mandi juga ataupun padan dengan aku tayamum saja? Saya nak sembahyang. Faqalu, jawab mufti-mufti hak tak terpakai ni. Jawab ni hak tak ada kelayakan tapi nak jadi mufti ni. Jawab apa? Dia kata, ma najidu laka rukhsah, kami rasa macam kihang ni tak boleh, dia kata. Wa anta taqdiru 'ala al-ma. Pasal apa? Pasal hang nampak cargas elok je, hang kena mandi. Dia jawab lagu tu. Pergi tanya hak tak reti, jawab cara tak reti lah. Dia kata ni macam ni punya luka ni sampai nampak tepurung kepala ni, kalau saya pergi mandi, saya nak mandi wajib, pergi mandi sekali lagi tak jadi mudarat dekat saya. Jawab ke puak-puak ni, dia kata nampak hang kena mandi juga. Faghtasalah, maka dia pun dah semua majoriti kata macam tu. Nampak tuan-tuan, Islam dia tak tengok majoriti. Dia tengok betul tak betul. Dia tak tengok ramai buat tu mesti betul. Tak mesti. Ramai buat pun kalau bercanggah dengan Quran dengan hadis, tak betul. Sebab Quran dengan hadis yang betul. Sebab hujah kalau kita nak pakai hari ni, kita kata ramai orang duk buat, takkan semua salah. Tak boleh. Quran kata apa, hadis kata apa. Satu negeri buat pun kalau hadis kata salah, salah. Kita tak boleh menang atas Quran, atas hadis. Majoriti tak mendapat tempat di sisi Allah apabila ada nas yang terang. Bila tanya ni majoriti sahabat ni, dia kata apa? Wa anta taqdiru 'alal ma'ang, boleh mandi. Jadi hang kena mandi. Faghtasala. Dia pun okeylah. Dah kata macam tu, pergi mandi, berum-berum mandi. Famata, mati dia ni. Kawan sakit. Nabi pelekoh dia suruh buat juga. Benda hak memudaratkan dia ni suruh buat juga. Dia mandi berum-berum. Famata. Hadis tu kata apa? Mati dia ni. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Bila depa balik sampai di Madinah, pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, sahabat kita mati dah. Nabi tanya pasal apa? Dak cerita dia macam ni. Dia ni sudah kena batu, luka parah, nampak tepurung kepala. Lepas tu dia pula bermimpi yang mewajibkan mandi. Lepas tu dia tanya kami habaq kena mandilah. Dia tanya boleh tak kalau dia nak tayamum? Kami kata tak boleh. Kami kata mandi. Dia mandi padam tu. Dia pergi cerita hak betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluhu qatalahumullah. Nabi kata hampa sudah bunuh dia, Allah akan bunuh hampa selepas ini. Ungkapan kata-kata tu nak bagi tahu dekat kita kata apa? Nabi marah. Nabi marah tu pasal apa? Pasal buat pandai sedangkan tak pandai. Nabi sudah marah. Hampa ni seolah-olah mendahului Allah dan Rasul. Sudah ada di sana ayat dalam Quran, sudah ada di sana hadis Nabi. Dalam nak menyelesaikan masalah ni, hampa tak reti, hampa tak rojok orang reti. Hampa pandai-pandai buat keputusan sendiri. Akibat dia apa dia?
mati dah kawan hampa ni, qataluhu, hampa sudah bunuh dia. Nabi kata qatalahumullah, Allah akan bunuh hampa esok ni. Tu marah Arab, kalau tuan-tuan jumpa anak-anak Arab kan, anak Arab kalau dia main goli, dia duduk main goli sama dia, budak-budak Arab ni, hak seorang kecoh, hak kena kecoh kata apa? Kal, dia kata kal. Kalbun ni makna apa? Anjing lah, anjing. Marah tu pasal kecoh main goli. Kal, dia kata. Jawab balik kawan tu, dia kata apa? Anta situn kal, dia kata. Hang 60 kali anjing, dia kata. Tu marah tu. Tu marah. Tu kira marah. Tu marah. Arab dia macam tu kan. Ini Nabi SAW bila mai report ni dekat dia, dia kata qataluhu, hampa sudah bunuh kawan hampa sendiri, qatalahumullah, Allah akan bunuh hampa, hampa sudah buat salah dengan Allah. Ala sa'alu idh lam ya'lamu. Nabi SAW kata, awak hampa tak tanya kalau hampa tak tahu. Nampak hadis ni, Nabi SAW kata ala sa'alu idh lam ya'lamu, awak mereka tak tanya kalau mereka tak tahu. فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالِ. Nabi kata kerana ubat kepada al-ayyi. Al-ayyi ni makna dia bodoh, tak erti apa. Nabi kata فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ, maka sesungguhnya yang dikatakan ubat kepada bodoh itu as-su'al. Nabi kata kena tanya. Lain kali kalau tak erti, tanya. Jangan duk buat pandai. Pasal apa? Jawapan ada dalam Quran. Jawapan ada dalam hadis. Kita tak mengaji, kita tak tahu. Dan lebih malang lagi, orang bagi tahu kita lawan. Ini lagi malang. Ini lagi malang. Nabi kata apa? Innama kana yakfihi an yatayammam. Nabi kata sebenarnya bagi kes tu, cukup kalau dia tayamum sahaja. Nabi kata cukup bagi kes yang macam tu, dia tayamum saja cukup dah, dia dah boleh dah nak sembahyang. Ataupun Nabi kata au ya'siba ala jurhihi khirqah, ataupun dia boleh juga tempat jadi luka tu dia balut, summa yamsah alaiha wa yaghsil sa'ira jasadih. Kawasan yang tak berbalut mandi, tapi kawasan berbalut yamsah, sapu aja di atas balutan itu. Nabi kata itu sudah okey, dia sudah boleh sembahyang dengan sempurna. Maknanya apa? Penyelesaian ada. Jangan kita mendahului Allah dan Rasul di dalam nak bagi penyelesaian kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3 muka surat 123. Muka surat 123. Bab ma jaa fi salah 'ala dabbah fi tin wal matar. Itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang atas menatang kerana lumpur dan juga hujan. Ini cerita sembahyang di atas kenderaan. Dia sebut apa nama ad-dabbah. Dabbah ni maksud menatang kaki empat. Sebab zaman tu itu sahaja kenderaan yang ada. Unta, kuda, keldai, barat, himar dan sebagainya, maka dia panggil ad-dabbah. Boleh tak boleh kita sembahyang di atas kenderaan, begitu. Ketahuilah saudaraku, telah berlaku pada Nabi SAW sembahyang jemaah di atas kenderaan. Nabi biasa buat sembahyang jemaah atas kenderaan. Nabi duduk atas kenderaan dia, sahabat-sahabat duduk atas kenderaan mereka. Nabi duduk depan jadi imam, mereka di belakang jadi makmum. Boleh. Nabi biasa buat benda tu. Kita nak pergi Tanjung, naik kereta 5 orang, kena jam pula tengah-tengah jambatan Pulau Pinang tu, kena jam. Waktu maghrib nak habis lah. Macam mana kita? Tanya macam mana kita senang, tak mayang. Ditanya soalan tu. Tak, kalau jam pun tak mayang, tambah jam lagilah tak ada mayang. Tanya apa macam tu? Kan? Tak, kita soalan tu jawapan duk pukul atas, memang nak jawab dandan lah. Tanya-tanya jawab tak mayang. Takkan Tuhan tak tahu aku jam. Baik, kalau sekiranya berlaku macam tu, dia kata boleh tak boleh sembahyang atas kenderaan? Boleh. Cuma beza dia satu, masalah dia satu. Apa dia? Bagi sembahyang fardu,
permulaan takbiratul ihram mesti kiblat. Ini satu problem. Bagi sembahyang sunat tak kisah, dia boleh zon begitu aja, mana depan kira itu kiblat. Tapi bagi sembahyang fardu, untuk takbiratul ihram mula tu dia mesti kena cari kiblat. Takbir, dah lepas takbir nak pusing kok mana tak apa dah, tapi masa takbir bagi sembahyang fardu mesti kena menghadap kiblat. Ini satu sikit problem kan. Tapi bagi sembahyang sunat kita pakai zon ya, depan ni kira kiblat, dia dah lah tu. Itu penyelesaian yang kita bagi tahu ringkas dulu. Baik, cuba kita tengok. Telah berlaku pada Nabi SAW sembahyang jemaah di atas kenderaan dengan sebab hujan dari atas dan lumpur di tanah. Ini berlaku kepada Nabi. Atas hujan duk turun, bawah lecah. Maka inilah hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia, an Ya'la bin Murrah annahum kanu ma'an Nabi SAW fi safar. Diriwayatkan daripada Ya'la bin Murrah bahawasanya mereka itu, yakni sahabat Nabi SAW, ada semua berserta dengan Nabi di dalam satu musafir. Mereka ni dalam musafir dengan Nabi. Fantahau ila madhiqi wa hadarati salah. Maka sampai mereka ni kepada satu tempat yang sempit dan telah datang pada waktu itu time sembahyang. Mereka dalam musafir dengan Nabi sampai di satu tempat yang agak baik, agak sempit, time sembahyang masuk. Maka berhajatlah Nabi SAW dengan segala sahabatnya nak sembahyang jemaah. Kata hadis tu, famutiru sama min fawqihim. Tiba-tiba turun hujan ke atas mereka itu daripada langit. Wal ballah min asfala minhum, dan basah tanah daripada sebelah bawah mereka itu dengan kerana hujan itu. Maka tiadalah mereka itu turun ke tanah untuk nak sembahyang kerana masyaqqahnya. Itu bahasa Arab. Masyaqqah ni payah lah. Bila basah lecah ni nak turun sembahyang payah. Jadi masuk waktu nak turun sembahyang jemaah atas tanah ni tak boleh. Pasal apa? Pasal keadaan tanah yang lecah, becak. Kata hadis tu, fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatih. Maka bang ataupun azan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi di atas kenderaannya. Nabi bang, kata hadis ni. Hadis ni ada masalah sikit. Sebab ada hadis lain yang lebih kuat menceritakan orang lain bang. Cuma hadis yang kita baca ni dia kata Nabi bang. Ini sikit masalah. Okey. Maka kemudian daripada bang Nabi itu, lalu qamat pula Nabi akan ia. Lepas bang, Nabi qamat terus. Wa aqama fataqaddama ala rahilatih fasalla bihim. Maka kata dia, apabila qamat Nabi SAW, maka marahlah Nabi ke depan daripada segala sahabatnya. Maka sembahyanglah Nabi berjemaah dengan mereka itu. Ni dalam keadaan duduk atas kenderaan ni. Nabi bang, lepas bang Nabi terus qamat, lepas Nabi qamat Nabi terus pacu kenderaan dia ke depan dan Nabi sembahyang menjadi imam. Begitu keadaannya. Kata dia, yumiyu ima'un yaj'alu sujud akhfada minar ruku'. Maka mengisyaratkan Nabi SAW akan isyarat yang menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Ini cara sembahyang atas kenderaan. Tak gaduh berdiri lah. Sembahyang atas dalam kereta duduk berdiri sampai lagu tekak mana boleh. Sambil duduk atas bangku kereta tu dia dah lah tu. Rukuk tunduk sikit. Bila sujud tunduk bagi lebih daripada hak takat rukuk tadi ni. Itu cara dia. Dan itulah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Gharib maksudnya ialah ciri-ciri hadis yang lemah. Begitu. Masalah, dia kata sembahyang fardu di atas menatang, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, dan beramal di atas hadis ini oleh ahlul ilmi, dan dengan dia berkata Imam Ahmad dan Ishaq. Dan kata Ibnul Arabi di dalam syarah Tirmizi, bermula hadis Ya'la itu tadi dhaif, dia kata. Nampak? Dhaif. Dhaif dari segi apa? Dari segi sanadnya.
rawi yang meriwayatkan hadis tu dhaif, dia kata, tetapi maknanya sahih. Makna dia tu ada yang betul. Dan padanya menyebutkan Nabi SAW bang ia, itu betul. Dalam riwayat lain memang cerita kata Nabi bang, betul dia kata. Ada riwayat yang kata macam tu. Tapi ada lagi satu riwayat, maka iaitu riwayat itu tiada begitu sah daripadanya. Tetapi sembahyang di atas kenderaan di dalam lumpur dengan isyarat dan angguk dan sebagainya itu sahih ya. Tu dalam hadis tu ada dua yang bercampur. Satu apa dia? Cerita kata Nabi bang. Tapi ada dalam hadis yang lebih sahih kata orang lain bang. Tapi cerita kata Nabi semayang, bila rokok tunduk sikit, bila sujud tunduk lebih lagi, dalam semua riwayat cerita sama. Kerana itu hadis ini menjadi dhaif, kerana ada sikit perbezaan dengan hadis yang lebih kuat, dia kata. Apabila ditukarkan keluar waktu, maka tiada kuasa turun kerana sempit tempat, dan juga sembahyang fardu itu, dan tiada kuasa turun kerana sempit tempat itu, ataupun kerana bahawasanya mengalahkan akan dia oleh lumpur dan air itu memang sahih. Dalam hadis lain pun cerita macam tu. Nabi semayang atas kenderaan pasal apa? Pasal tak boleh nak turun semayang atas tanah. Pasal apa? Pasal tanah pada masa tu keadaannya becak, keadaannya lecah. Itu memang kuat dari segi maknanya, dia kata. Kata Ibnul Arabi, dan ada satu hadis dalam riwayat lain kata, an Ya'la bin Umayyah sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, intahayna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mudayyiq as-samaa'u min fawqina wal ballah min asfalina wa hadaratis salah fa amara al-mu'adhdhin. Tani beza hadis dia. Fa amara al-mu'adhdhin fa adzana aw aqama bi azan syari'atan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla bina ala rahilatihi wa sallaina ala rawahilina wa ja'ala sujudahu akhfadha min ruku'ih. Ini hadis yang lebih kuat. Apa dia? Diriwayatkan daripada Ya'la bin Umayyah, yang dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, telah sampai kami bersama dengan Nabi SAW satu tempat yang sempit. Ketika itu langit di atas kepala kami dan basah tanah daripada bawah kami. Sampai tu waktu hujan, langit duk turun air, bawah pun lecah. Dan telah datang waktu semayang, maka menyuruh Nabi SAW tukang bang bangkit bang ataupun qamat. Ini hadis yang lebih kuat. Nabi tak bang, Nabi suruh orang lain bang. Maka bang ia, maka Tok Bilal ni pun bang, ataupun qamat dia dengan tiada bang, ataupun dia qamat, dia tak bang. Nampak? Tonton tengok balik dalam hadis tadi ni, dia kata apa? Dia kata fa'azana au aqama bi ghairi azan. Bang ataupun tak bang, pakai qamat saja. Qamat saja tu pun syariatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga disyariatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni bagi tahu, pasal ada setengah orang dia tak puas hati. Bila kita habis kuliah, kita habis lambat sikit. Jadi bila kita lambat sikit, kita tak bang dah. Bila kita tak bang dah, kita qamat saja untuk sembahyang Isyak. Ada setengah orang dia rasa macam dia gutuh. Dia kata tak bang sayang, kena bang ni, dia kata ni kena bang. Seolah-olah tak bang, qamat dan terus sembahyang seolah-olah salah. Hadis ni dia mai kat kita, dia kata apa? Au aqama bi ghairi azan. Qamat tanpa azan syariatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Nabi biasa buat macam tu. Tak bang, qamat dan sembahyang. Begitu. Okey, dia kata dan maka sembahyang Nabi dengan kami atas kenderaannya menjadi imam, dan sembahyang kami di atas kenderaan kami menjadi makmum. Begitu keadaannya, dan menjadi ia akan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Hadis ini lebih kuat dan hadis ini lebih jelas menerangkan tentang keadaan tu. Di balik kita sembahyang dalam kereta tadi, jadi tu imam boleh jadi imam, ataupun kawan sebelah kiri jadi imam pun boleh. Tak boleh secara berduet, dua-dua jadi imam tak boleh. Ini kata kita kursi sama-sama depan ni, jadi kita dua-dua jadi imam secara berduet, tak boleh.
seorang aja jadi imam. Jadi hak 3 belakang jadi makmum. Okey. Kalau kawan hak jadi imam ni kata tak apalah hangpa sembahyang dululah, aku bawa kereta dulu. Kawan sebelah jadi imam, 3 belakang jadi makmum. Tu macamnya rokok lepas tu bangkit sikit lagi sujud lagu, dia awak kereta dulu. Depa bagi salam, okey, tukar hak jadi imam tadi pergi driver, dia duduk sebelah pun boleh. Yang tak bolehnya apa? Tak semayang. Yang tu yang tak boleh. Tak bolehnya tak semayang. Kena semayang dia lagu tu. Okey, baik, tajuk baru bab fil ijtihad fi shalah. Itu kawan kita tanya nak cari kiblat kat mana, tu kena mengaji lain pula. Nak cari kiblat kat mana. Biasanya dalam fiqh dia pakai zan. Zan ni maksudnya kalau bahasa Inggeris dia kata probably. 85% ke atas mungkin betul. Kita tengok arah matahari jatuh. Kalau kata maghrib kan, arah matahari jatuh itu arah barat. Lebih kurang arah tu lah arah kiblat. So kita zan. Zan ni maksudnya keyakinan kita ni 85% ke atas. Kita yakin kata itulah arah kiblat, kita menghadap ke arah tu, Allahu Akbar, jalan. Bagi kes orang yang pi haji, pi umrah, naik kapal terbang, dia lagi mudah lah. Kapal terbang daripada Penang ataupun daripada KL, kita menuju ke Jeddah. Jeddah ni kira Arab Saudi, kira kiblat di sana. So kalau dalam perjalanan pi, senang, depan kita tu kiblat. Tak ada dah pidu angkat tangan panggil pramugari ni kompas ada nak semayang. Dia kata ni Pak Haji haduk semayang pun ramai dah, tak ada pernah buat ramai macam Pak Haji ni. Dia kata dia kata depan ni ke kiblat lah. Tak kena ke pramugari pun orang jelutong ke mana ke dia buah macam tu. Pak Haji tu tak ada buat ramai Pak Haji. Dah ramai dah orang naik kapal terbang, memang jangan ada buat ramai. Ni kiblat kau ni. Masalah kita ialah bila balik. Bila balik kiblat ada belah ekor kapal terbang. Ini fiqh dia macam tu aja. Kiblat ada belah ekor kapal terbang. So untuk sembahyang fardu dia kena start dengan menghadap kiblat juga. Tapi atas kapal terbang kita ni kalau MAS ni dia ada tempat sembahyang biasanya di depan tu, bilik kecil lah, boleh duduk 3 orang aja. Depan, belakang. Kita boleh pergi, pilot kita ada belakang tu, boleh tanya dia lepas ni. Kita ada satu tempat sembahyang depan, belakang. Tapi orang tak tahu, tak pernah siapa pergi pun. Kalau kita tahu, kita pergi lah. Kalau masa tu macam kata subuh, masa dia pendek kan, jangan pergi duk tarik surah Yasin ke apa pula duk baca alam tu, nuk kawan nak sembahyang ramai lagi kan, kena cerdik lah kan, baca ringkas-ringkas aja lah. Pasal apa ramai lagi duk tunggu turn nak masuk sembahyang tu kan. Masuk pergi Start tabarakallazi biyadihil mulk. Punggah dia kata dia seorang mayang tadi, kita tak mayang dah. Kita kena cerdik tuan-tuan. Baik, boleh no? Baik, kemudian dia kata bab fil ijtihad fi shalah. Itu bab yang datang pada menyatakan bersungguh-sungguh dalam sembahyang. Sembahyang ni dia tak boleh buat halai balai. Dia tak boleh take for granted. Sembahyang ini satu soal yang sangat penting dalam agama. Saat kita nanti jumpa satu tajuk tajuk yang sat lagi ni insya-Allah, dia kata anna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Apa dia? Dia akan mai satu hadis cerita mula-mula benda yang akan dihisap di padang mahsyar esok ialah sembahyang. Cerita banyak tak mau, hampir Mekah buat haji berapa kali, hampir umrah berapa kali, hang derma banyak mana. Ni semua saat lagi soalan yang ke-33 34. Soalan nombor 1 dia nak tanya daripada cukup umur. Hang cukup umur berapa? 13, 14, 15. Daripada cukup umur sampai hari hang mati ni, sembahyang cukup tak? Itu soalan nombor 1 dia nak tanya. InsyaAllah tak lagi jumpa. So, oleh kerana kita tahu benda tu, dia kata fil ijtihad fi salat. Sembahyang sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ketahui saudaraku, bermula amal ibadah yang sehabis-habis besar pahala ialah sembahyang. Simple ya. Dia start dia punya starting tajuk ni senang aja. Dia kata apa? Tak usah cakap banyak. Sembahyang ni yang paling besar di sisi Allah. Hang buatlah apa pun banyak, sembahyang hang miss, hang tak boleh. Kerana itulah dia mai dalam hadis, dia kata al-farqu bainal muslim wal kafir tarku salah. Cengih hadis tu. Beza di antara muslim dengan kafir. Apa dia? Tarku salah, tinggal sembahyang.
Hari ni kita mana kenal. Kita tengok satu orang dengan satu orang, nampak serupa je. Cara sikat rambut, cara dressing, tengok cara pakaian, tengok cara hidup, tengok semua sama. Kita nak tahu kata dia Islam bila, tuan-tuan? Bila sembahyang. Especially kalau kita pergi di mana? Indonesia. Semua panggil pak semua mereka. Kepiah cantik yang duk pakai. Kita tengok cantik. Tengok hari Ahad kita pergi kedai dia nak makan. Kita pun order kena dah apa semua bagai-bagai. Kata dia berjalan pergi gereja pergi makan. Pergi sembahyang di gereja dia. Kita kata kacau. Dia ni apa ni? Pasal apa? Pasal tak nampak beza. Maka kerana tu baru kita faham. Rupa-rupanya Nabi kata 1400 tahun dulu. Nabi kata al-farqu bainal muslim wal kafir tarku salah. Satu riwayat lain dia kata tariku salah. Ada dua riwayat. Beza Islam dengan kafir ni tinggal sembahyang ataupun orang yang meninggalkan sembahyang. Tentu beza dia. So dia kata di sini soal sembahyang ini mesti mau serius. Kerana sembahyang itu terhimpun di dalamnya segala ibadat yang dibangsakan kepada jisim kita, iaitu ibadat anggota sama ada lidah, kaki, tangan, hati dan sebagainya. Itu dia. Sembahyang ni dia involve, dia melibatkan semua anggota kita. Daripada kita nak mula sembahyang tu, hati dah niat dah, ni aku nak sembahyang apa? Sembahyang Isyak. Niat dah. Hati start dah. Allahu Akbar. Tangan naik dah. Itu anggota tangan sudah ambil bahagian di dalam ibadat sembahyang. Sat lagi apa? Baca Fatihah yang mesti kena baca. Mulut dah ambil bahagian. Allahu Akbar. Rokok sat lagi. Allahu Akbar sujud. Kaki nak kena buat macam mana. The whole anggota badan kita involve, ambil bahagian di dalam ibadat sembahyang ni. Maka dia menjadi ibadat yang sangat penting. Maka Allah libatkan semua anggota dalam nak buat ibadat ni, ibadat sembahyang ni. Kerana lidah itu zikir dan memuji Allah. Sepanjang sembahyang lidah kita ni apa? Baca Quran, zikir kepada Allah. Lidah kita ni. Dan kaki, tangan dan badan dan rokok dan sujud dan qiyam dan kerja hati, semua itu dengan khusyuk, dengan khuduk, dengan tazallul. Itu bahasa Arab. Tazallul ni maksudnya menghinakan diri. Kita sembahyang tu kita kena ingat kata kita ni tak ada apa kita ni depan Allah ni. Kena ingat lagu tu. Jangan duk act dalam sembahyang pun duk act lagi. Masa sembahyang tu kita kena tazallul. Dia kena kita ni down to earth. Turun kita ni rapat di atas bumi. Kita ni hina depan Allah. Begitu masa sembahyang ni. Dan taslimkan diri di hadapan Allah. Taslim, Islam ni makna apa? Makna dia surrender. Bila kita sembahyang ni, kita surrender di depan Allah. Pergi klinik, jumpa satu doktor, kawan tadi ni. Dia baru bypass jantung. Dia kata, Ustaz, dia kata sebelum masuk operation theater tu, dia kata, I minta dekat Allah 3 perkara. Bukan soal nak hidup lama. I sebut 3 perkara dekat Allah. Satu pasal apa? Pasal anak-anak kecil-kecil. Saya mengambil tanggungjawab. Nak pastikan anak-anak ni saya jaga elok sampailah mereka lepas rumah. Minta ya Allah, timbang benda ni lah. Bagi sikit lagi peluang dekat dia. Yang kedua, dia ada 3 perkara. Dia minta dekat Tuhan tadi. Tolonglah, dia kata. Bukan kerana nak hidup lama, bukan kerana nak seronok, bukan kerana apa. Because of benda yang penting, 3 perkara ni. Ya Allah, dia kata, kalau sekiranya apa yang aku minta ni ikhlas, selamatkan aku dalam operation ni. Bypass coronary, tuan-tuan. Kita kena jahit 3 jarum di jari pun pejam mata sampai ni buka ni, ambil bawa keluar. Dia kata, dia cerita dia yang mata dia keluar, doktor ni. Siapa kenal, siapa tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu kita dengan Tuhan ni, macam tu ada. At any time, dia boleh buat apa pun dekat kita. Yang kita kata semalam, siapa Jepun, negara termaju di Asia. Within minutes, Tuhan ranapkan mereka. Kerugian ditaksirkan 500 bilion ringgit Malaysia. Within minutes. Ranak habis. Kalau bagi sebuah negara maju
yang hebat. Sampai hari ni dia tak perlu fund luar lagi. Jepun tak perlu fund, suntikkan fund daripada luar. Dia boleh develop balik sendiri. Ni yang kerja Jepun punya kuat daripada ni sampai macam ni. Within minutes Tuhan bagi anak. Siapa kita ni? Kita satu individu manusia kecil ni. Siapa kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sombong dengan Tuhan. Kerana tu dia kata bila semayang ni kena tazallul, kena hina diri kita dekat Tuhan ni, taslim di hadapan dia, surrender habis-habis depan Tuhan. Apa pun Tuhan boleh buat kat kita. Maka tiadalah satu ibadah yang terhimpun di dalamnya beberapa ibadah melainkan semayang. Dan pula ibadah dalam semayang itulah ibadah malaikat, dia kata. Hak kita dok buat ni, perlakuan yang kita dok buat ni adalah perlakuan malaikat. Cuma apa dia? Tiadalah malaikat itu mengerjakan dengan terhimpun seperti mana dalam semayang kita tu. Malaikat dia tak macam kita ni, saat qiyam, saat rokok, saat i'tidal, saat sujud, saat duduk antara dua. Malaikat tak macam tu. Bahkan malaikat ini setengah daripada mereka itu tertentu rokok saja. Ini hadis cerita benar ni. Allah jadikan malaikat ni kalau rokok tu rokok. Dan setengah daripada mereka itu tertentu sujud saja, sujud. Dan setengah daripada mereka itu mengucap tasbih saja, mengucap tasbih. Dan dengan kerana Tuhan memuliakan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, maka dihimpunkan semua ibadah malaikat itu dalam satu semayang. Satu manusia buat, semua yang malaikat buat. Istimewanya umat Muhammad SAW ni. Maka Nabi kita pun suka cita ia akan yang demikian itu. Nabi seronok bila dapat perintah semayang ni. Ini satu apa? Satu gift daripada Allah. Bagi Nabi ni perintah semayang ni hadiah. Syukur Nabi ni bila Allah bagi tahu, hang tunjuk syukur hang dekat aku macam ni, bagi satu pattern semayang. Nabi seronok ni apabila Allah anugerahkan semayang kat dia. Berbeza dengan kita hari ni. Kita rasa tension dengan semayang. Kita jadi tension dengan semayang. Duk fikir ni, tak semayang lagi ni, duk rimeh. Rimeh kalau tak semayang, bila semayang rasa lega, tak apa, tak dia rimeh dengan semayang tu sendiri. Dia kata kita ni, ada orang cakap, dia kata kita ni tak boleh maju ni pasal kita jadi orang Islam, dia kata. Dia kata jadi orang bukan Islam senang. Mereka tak gaduh semayang bang apa pun tak gaduh, haram halal apa pun tak ada. Mereka rajin, mereka berjaya. Cakap lagu tu. Tak ada rasa nak terima kasih kat Tuhan ni. Tuhan bagi dia hidup ni pun patutnya terima kasih dah. Tak ada rasa nak terima kasih kat Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sabda Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fi salah. Nabi kata, dan telah dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan cahaya mataku, yakni penyukaan hatiku di dalam sembahyang ini. Nabi kata sembahyang bagi Nabi itu qurratu aini. Yang kata sembahyang tu bagi Nabi ini penyejuk hati. Ada tak lah tentang kita bila kita dia mai satu punya problem, dia miserable, dia mai satu masalah, kita pergi selesaikan dengan ambil ayat semayang, Allahu Akbar. Ada tak ada kita buat lagu tu? Kalau kita ada buat, itulah cara Nabi buat. Berapa ramai manusia hari ni, walaupun dia klaim kata dia Muslim, dia serabut tuan-tuan, dia serabut, dia pergi ke darah haram. Sedangkan Islam tunjuk outlet, tunjuk satu jalan keluar kepada serabut tu. Apa dia? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingat Allah tu tenang hati hang. Dia tak pakai yang tu. Dia tak pergi cari Allah nak tenangkan hati dia. Dia pergi cari option lain yang menambahkan binasa dia. Daripada segala rukun fi'li, rukun qawli dan juga kerja qalbi dalam hati. Bila semayang ni dia ada rukun fi'li, dia ada rukun qawli, dia ada rukun qalbi. Apa dia? Qalbi ni apa dia? Hati apa dia? Niat. Fi'li apa dia? Perbuatan. Rokok yang tidak tu semua. Qawli apa dia? Fatihah. Itu terhimpun dalam satu semayang. Dengan kerana itulah Nabi SAW, tiada ibadah yang disukanya lebih daripada semayang. Pasal itu Nabi yang paling dia suka semayang. Dia enjoy bila dia semayang tu, dia menikmati kelazatan tu.
Nabi ni bila dia semayang ni, dia hilang, dia fana diri dia daripada dunia ni. Kita nak pergi tangtu tu macam mana tuan-tuan? Saya kata simple contoh je, kita ambil satu yang basic aja untuk dijadikan aksesori kepada ibadat kita. Benda fundamental, benda-benda basic, benda-benda asas yang tutup sembang, itu mesti kita kena buat. Apa dia? Semayang 5 waktu, mesti kena buat. Tak boleh sembang dah benda ni, mesti kena buat. Hak aksesori, kalau kita ni tak mampu nak buat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya, kita choose ambil aja. Kita ambil apa? Satu, qabliyah subuh. Ambil qabliyah subuh. Sekali lagi ada satu tajuk tentang qabliyah subuh. Satu kita ambil. Kira daripada kita reti tentang kelebihan qabliyah subuh ni, mudah-mudahan sampai hari mati kita tak tinggal. Mudah-mudahan. Kita rasa diri kita lemah, kita tak mampu nak buat banyak-banyak hal kita duduk mengaji ni, kita just select hak mana kita nak buat. Ambil qabliyah subuh satu. Apa dia? Ambil witir sebelum tidur satu. Cukup lu lah. Itu ya lu, terus sembang banyak. Kalau kita dah rasa dah rap, dah cantik dah dengan kita boleh buat elok dah, satu lagi tambah, satu lagi. Qabliyah subuh ambil. Duha pula ambil satu. Duha ambil satu, sebelum tidur witir satu. Jalan yang tu bagi dia flow, bagi dia cantik. Bagi kita ni lagi tak buat witir, kita tak boleh tidur. Kita buat bagi macam tu, bagi benda tu dia smooth dalam hidup kita, jadi cantik. Bila dia mesra, bila dia sebati dengan kita dah berapa lama dah, satu lagi tambah. Kalau kita boleh buat benda ni istiqamah tuan-tuan, Allahu Akbar. Akhirat esok ni, tengok Allah bagi balik pahala kat kita ni, satu aja kita nanti keluar dalam hati kita, kata apa? Ya Allah, kalau aku tahu banyak ni pahala aku dapat daripada sikit amal aku buat, aku akan buat lebih pada ni. Ambil ingat ni apa kita dengar malam ni, ambil ingat mahsyar esok. Betul tak betul? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda ni habuan kita, bukan habuan siapa-siapa tuan-tuan. Hak nak masuk kubur esok kita. Bini kita pun tak masuk sekali, anak kita pun tak masuk sekali. Kalau ditakdirkan Allah mati serentak, orang tanam dalam satu liang pun, Allah tak tanya kita semua-semua sekali ramai. Allah tetap tanya kita seorang-seorang. Hang buat elok, hang lepas. Hang buat tak elok, hang sangkut. Jadi terkira orang, kira aku ni, aku hak ni aku nak buat. Aku tak kira by hook or by crook. Kok mana pun Allah minta tolong, bagi kekuatan. Aku nak buat benda ni. Cantik dah jalan yang tu, up satu lagi. Apa dia? Quran. Kok mana pun sehari baca sikit. Kok mana pun sehari baca sikit. Kalau nak mudahkan sistem kita ni, kita ambil satu time. Apa dia? Lepas subuh itu time Quran kita. Kalau rasa lapang, hari Ahad cuti apa, kita nak baca sampai 2-3 muka pih. Kalau hari sibuk, hari kerja, semuka kita baca. Kita tetapkan, kita commit, kita wajibkan diri kita buat benda. Dia flow tuan-tuan. Dia akan main satu tahap esok, dia main lazat tu. Bila tak buat, kita rasa ada benda tak settle hari ni. Ada unfinished business. Ada satu business yang tak selesai ni. Apa benda? Oh, aku tak baca Quran lagi. Kena latih diri kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata, siapa yang sungguh-sungguh pada jalan aku tunjuk dekat dia jalan kebenaran aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ni yang dia kata al-ijtihad fi salah, kena sungguh di dalam sembahyang ni. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, dia kata anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafaqat qadamahu. Oh, yang inilah hadis yang paling popular kita duduk dengar lama dah. Apa dia? Dia kata diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah sembahyang Nabi SAW sampai naik gelembung bengkok kakinya oleh kerana lama berdirinya. Tu dia. Nabi satu manusia yang qad ghufira lahu ma taqaddama min zanbi wa ma ta'akhkhar. Satu manusia yang Allah ampun dah dosa hak lepas-lepas. Hak nak mai Tuhan abang dah kata tak berdosa. Ataupun dalam satu word dia kata apa? Maksum. Maksum tu makna dia terpelihara. Nabi ni satu orang yang maksum. Asamallah. Allah telah memelihara Nabi SAW. Sepatutnya dia satu orang yang Allah sudah bagi tahu tak berdosa.
Tak usah duk buat lah. Dah sampai bengkak kaki buat apa? Aku okey dah. Dah. Nabi tahu kata Allah ampun semua dosa dia. Hak tak buat lagi pun kalau buat, Tuhan ampun juga. Nabi semayang bengkak kaki. Maka kita ketahui berapa sukanya Nabi kepada sembahyang itu. Nabi semayang tu pasal apa? Pasal dia suka semayang. Jadi saya cerita di beberapa tempat. Dulu Allah yarham, ada satu sahabat kita di Masjid Tikam Batu, Haji Ramli nama dia. Allahu Akbar. Dia ikut kuliah saya daripada tahun 89 dulu. Satu orang yang very low profile. Pergi tang mana pun nampak dia ada. Tak main ke depan, tak tunjuk kata dia ni apa-apa. Very low profile. Bukan satu orang kaya di kampung dia, bukan satu orang yang kenamaan di kampung dia. Cuma dia orang bagus di dalam kampung dia, bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dia. Dia mati 3-4 tahun lepas. Mati. Allah tak tahu Allah hantar main mana punya orang. Tak tahu punya ramai. Jenazah turun daripada kubur, turun daripada rumah nak pergi ke kubur tu tak payah husung. Pakat pegang seorang sikit sampai kubur. Bukan orang kenamaan, bukan orang terkenal, bukan orang apa. Allah gerak hati orang pi. Turun jenazah daripada rumah tu pakat macam mana duk tengok di Masjidil Haram tu berlaku ke dia. Sampai ke masjid semayang, keluar masjid pun macam tu, masuk liang tanah. Sahabat kita, Cikgu Tuan Haji Gani, Barakah Catering, Tikam Batu, cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, kalau boleh saya cerita satu aja pasal Haji Ramli ni Ustaz. Dia kata, satu manusia, kalau kita kata keramat hidup, dia kata, cukup bagus, tak pernah bagi sakit hati siapa. Semayang tiap-tiap waktu ada, tiap-tiap waktu lepas semayang baca Quran. Kira ini Haji Ramli yang semua orang kenal. Mulut tak pernah menyakitkan hati siapa pun. Yang mata semua orang nampak dia ni apa, semayang ada, lepas semayang Quran. Itu saja yang kalau sebut dia, itu yang orang ingat mula sekali. Kemudian satu, saya nak abang Ustaz, mungkin ramai orang tak tahu, pasal saya baik dengan dia, saya tahu. Cikgu Gani kata, Ustaz dia buat bendang Ustaz. Dia buat bendang. Dia tua dah, dia buat bendang. Anak-anak kerja bagus-bagus semua, tak bagi. Ayah jangan buat bendang. So, ayah rehat. Apa keperluan kami bagi semua. Dia buat juga bendang. Saya tanya dia, Cikgu Gani kata, saya tanya dia, dak yang duk gagah buat juga anak-anak tak bagi ni pasal apa? Dia jawab apa? Dia jawab kat Cikgu Gani. Ke dia nak abang kat orang bagi kata dia, tak, dia cakap kat Cikgu Gani personal. Dia kata, kalau tak buat bendang, dia kata tak boleh keluar zakat. Tak payah jam, dengar macam tu. Dia buat bendang tu pasal apa? Pasal bila buat bendang dapat hasil, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Quran kata, dan keluarkan haknya, zakatnya pada hari ia dituai. Dia buat bendang tu, tujuan dia apa? Pasal nak boleh keluar zakat, supaya dia boleh buat pahala dengan Allah. Tu aja. Saya ditangkap sebab bila dengar orang macam ni, tuan-tuan. Satu personality yang tersembunyi. Satu personality yang tak semua orang kenal, tapi macam tu punya bersih dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita duk baca ni, inilah cerita dia. Nak kita ni kalau boleh lah, kita dengar apa, Allah tolong kita bagi ke lorong tu. Maka hadis ni dia kata daripada Al-Mughirah, dia kata Nabi ini semayang sampai bengkak kaki. Pasal apa Nabi semayang sampai bengkak kaki? Pasal Nabi suka semayang. Bukan ada pasal apa pun, pasal Nabi syukur dengan Allah apa yang Allah bagi ke dia. Dia semayang ni, dia menikmati kelazatan semayang tu. Masalah dia kata syukurkan nikmat yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata bermula nikmat yang diturunkan Allah ke atas kita, tiada terhinggakan dia. Dia start macam tu pula dah. Ambil satu pen, ambil satu kertas, tulislah apa Tuhan bagi kat kita ni. Tak tulis tuan-tuan. Tak larat tulis lah. Yang Tuhan bagi kat kita ni punya banyak nikmat. Pergi hospital, tengok orang sakit ni, Allahu Akbar, Allah bagi aku sihat ni, syukurlah. Satu sahabat kena sakit kulit, masuk hospital ni sampai last, sampai HKL, sampai pakar kulit HKL yang attend dia.
Dia kata dia duk rasa ni macam dia lah orang yang paling kronik, sakit kulit kronik. Masuk dia hospital, dia kata beralih hak sebelah teruk lagi ustaz. Dia kata hak sebelah ni sampai berdenai, kulit ni dia keluar air bisa dengan bercampur dengan nanah dengan apa. Dia ni kulit jadi kering. Bila kering ni, bila ada pergerakan di sendi-sendi ni, dia crack lah. Bila kulit kering, bila dia crack tu, dia jadi berdarah. Bila ambil ayat semayang ni, ketah satu badan ni macam nak demam. Maka dia rasa dialah yang orang yang menderita sakit kulit paling teruk. Pula bila pi hospital ni, refer pi atas sampai HKL ni, kira habis lah. Allah tunjuk kat saya satu je ustaz, sebelah katil tengok, ya Allah, yang bisa berdene dengan nanah duk meleleh dengan apa. Saya ustaz dia tapi ambil ayat semayang, sakit ketang pun saya alhamdulillah dekat Tuhan, ya Allah aku tak macam tu. Bila orang tu sendiri kena, dia cerita tuan-tuan, dia main kaki kita ni, dia main kaki kita. Nak habak kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ni okey dah. Banyak lagi hak teruk pada kita. Maka dia kata apa? Tak akan terhinggalah, terkira akan nikmat itu. Firman Allah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika membilang ataupun mengira sekalian kamu akan nikmat Allah yang diturunkan ke atas hamba-Nya manusia ini, nescaya tak terhingga dan tidak terbilang. Tak akan bilang lah hak Tuhan bagi kat kita. Maka sebesar-besar nikmat yang diberi Allah kepada kita, yang tiada sepertinya yang Allah bagi kat kita ni, ialah hidayah kita kepada Islam. Oh, tu dia. Siapa pernah rasa Islam ni satu nikmat paling besar? Tak rasa. Kita mana rasa Islam nikmat paling besar? Kan saya cerita dalam kuliah Bilar itu, satu sahabat daripada bukan Islam, jadi orang Islam. Dia masuk Islam ni dengan kefahaman yang jitu terhadap Islam. Bila hari mak mati, mak ni tuan-tuan, kita tinggal agama apa pun mak kita. Terus kata apalah, dia beranak kita. Mata tengok mak kena bakar. Oh, air mata bercucuk jatuh ni. Air mata ni bercucuk jatuh. Pasal apa? Pasal berasa ni nikmat Islam yang Allah bagi kat dia ni bukan boleh dinilai dengan duit ringgit, bukan boleh dinilai dengan kebendaan. Pasal apa? Kalau boleh nilai, dia akan cari nilai tu untuk nak bayar harga akidah mak dia. Tak boleh. Makna dia apa? Nikmat tu, hidayah Allah kepada kita itu satu nikmat yang besar. Dan taufik Allah kepada kita untuk beribadah, dia kata. Hidayah dengan taufik ni dia tak sama. Taufik ni Allah aja boleh bagi. Hidayah ni Allah boleh bagi, kadang-kadang manusia pun boleh. Kadang-kadang ada bentuk hidayah yang manusia boleh. Kalau tidak, tak ada dalam hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallah la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahida. Nabi kata khairun laka min humrin na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wallah, demi Allah, Nabi kata la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahida. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi petunjuk kepada satu orang kerana hang, kerana kita ni dia dapat petunjuk. Kalaulah jadi macam tu, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik daripada orang bagi hadiah dekat hang satu unta merah. Kalau kita ni, kita ada kawan kita ni, kita boleh pergi duk tashkil dia, boleh pergi duk nasihat dia, boleh pergi duk bercakap elok-elok kat dia, yang akhirnya dia tinggal benda tak elok tu, dia jadi orang semayang tuan-tuan. Nabi kata apa? Hang nanti dapat lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni kalau nak contoh lah ni Ferrari lah kalau lah ni. BMW pun tak boleh lagi, dia lebih pada tu. Humrin na'am, Humaira tu kemerah-merahan kan. Humrin na'am, satu binatang yang kemerah-merahan ni kegemaran, kegilaan orang Arab dulu ni. Benda tu gila nak dapat tu, itu pun tak ada makna. Lebih besar pahala lagi apabila hang boleh menyebabkan satu orang dapat petunjuk Allah. Dan satu orang kawan kita, dia ni tak tahu siang malam, tak tahu semayang bang, tak tahu apa. Kerana kita ni pergi jadi sebab musabab
kepada Allah, bagi hidayah dekat dia. Macam ni kita ni. Tuh dia nak beritahu. Kemudian masalah dia kata syukurkan nikmat itu macam mana cara? Kaifiat ataupun cara syukur nikmat itu bukanlah dengan makna sebut alhamdulillah saja, dia kata. Bahkan maknanya terima sebut apa yang diberi Allah serta amalkan dia. Itu dia. Alhamdulillah itu satu cara. Tapi dia ada banyak lagi cara lain. Dia kata macam-macam kita boleh buat. Maka seperti semayang itu, maka sebesar-besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka syukurlah atas nikmatnya itu, iaitu terimalah semayang itu, sambut semayang itu, ambil dia dan amalkan dia. Semayang ni hadiah Allah bagi dekat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Sambut hadiah itu, jaga dia elok-elok. Dengan kerana itu Nabi SAW tak lepas daripada setiap waktu, sama ada waktu perang ataupun waktu duk fikir tentang masalah agama, ataupun waktu nak menyampaikan syariat, ataupun waktu nak mengutus tentera ke medan perang, ataupun waktu nak menjaga muka jalan ataupun border daripada seteru masuk ke negeri dan sebagainya, ataupun waktu nak mengelola dan nak mentadbir kerja orang Islam, maka semua itu tiada memandang akan Nabi, melainkan syukur Nabi dengan nikmat yang diberi Allah ke atasnya dengan semayang. Nabi dia tak kira dia sibuk macam mana pun, semayang dia buat. Dah ada hadis tentang, kita pernah baca kot hadis. Nabi terlibat dalam perang Khandak. Perang Khandak ni di mana kan? Kalau kita pergi ziarah, pergi haji, pergi umrah, pergi ziarah sampai di mana? Di Madinah yang kata masjid apa? Masjid 7 lah. Di situlah perang Khandak. Masjid dia yang kata masjid 7 tu bukan masjid. Dia apa dia panggil? Dia macam pos, dia panggil pos pertahanan. Pos pertahanan sahabat-sahabat tu. Pos pertahanan tu dia panggil masjid. Kita di sini surau pun tak panggil masjid lagi. Tu pula kita. Depa di sana pos tu pun panggil masjid. Dia kata masjid 7. Dan tak disuruh pun kita pergi duduk ragas bukit tu, naik pergi duduk sembahyang dalam. Dia rabat naik lah, ya Allahu Akbar. Ni hak kata pergi umrah ni. Dia rabat naik tu. Dia bukit tu, di bawah dia ada batu-batu tajam. Itu cerita perang Khandak dulu, cerita dah. Batu-batu tajam di kaki-kaki bukit tu. So masa perang Khandak ni, Nabi SAW dah kena drag dengan musuh ni. Drag. Kena heret masa dia sampai dia tak boleh stop perang tu. Dia terpaksa pasal musuh duk attack. Dia terpaksa tu sampai berakhir waktu asar, masuk maghrib, Nabi tak sembahyang asar lagi. Itu yang keluar hadis tu. Nabi kata apa? Nabi kata orang yang menyebabkan dia terlepas asar ni, dia kata mudah-mudahan Allah penuhi rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Nabi kata dia drag tu, tak boleh sampai tak ada break, walaupun ada salat khauf, salat dalam ketakutan ini, tapi Nabi tak dan dalam peristiwa perang Khandak ni. Nabi di drag masa dia sampai dia tak dan. Bila dah terlepas dah waktu, Nabi kata macam tu. Nabi kata orang yang menyebabkan aku terlepas sembahyang asar ni, mudah-mudahan Allah penuhkan rumah dia dan kubur dia dengan api. Nabi kata. Nabi terlepas satu sembahyang tu. Nabi macam tu punya duka cita Nabi ni kerana terlepas satu sembahyang. Kita boleh duduk penyeh je tak sembahyang, tak ada apa-apa. Kita ni ya Allahu Akbar kan, dengan tak ada apa satu, tak sembahyang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So dia kata Nabi SAW dia syukur kepada Allah dalam apa keadaan pun dia sembahyang, dia tak tinggal. Sambung hadis tu, dia kata faqila lahu atakallafu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Maka ditanya orang kepada Nabi SAW apabila dilihat orang akan bengkok kaki Nabi kerana kesihankan dia dan kesihankan dirinya. Sahabat ni tengok Nabi sampai bengkok kaki sembahyang. Sahabat ni tengok, awak Nabi sampai macam ni sampai seksa diri ni. Maka kata mereka ni apa dia? Adakah Tuan hamba bersusah-susah diri sehingga bengkak kaki sembahyang, padahal sesungguhnya telah mengampun Allah bagi Tuan hamba dosa dahulu dan dosa yang kemudian.
Sahabat pergi kata, ya Rasulullah, bukankah Tuhan bagi tahu Allah ampunkan dosa Tuhan hak dulu dan hak akan datang? Habis yang pergi semayang sampai bengkak kaki ni pasal apa? Jawab Nabi SAW, qala afala akunu abdan syakura. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang syukur kepada nikmat dia? Nabi jawab lagu tu. Nabi kata, salahkah saya nak bersyukur pada Allah? Tuhan bagi apa kat saya itu different story. Saya ni terima kasih kat dia pasal dia bagi lagu ni. Macam mana Pak Haji Ramli tikam batu tadi. Dia buat bendang pasal apa? Pasal dengan buat bendang dia boleh buat keluar zakat. Tu aja. Dia nak adakan connection dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhlah aku tiada berdosa dan aku ini ada maksum, tetapi wajib atas hamba Allah itu syukur akan nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Dia kata tu dia. Tapi kita kena ingat satu, kita tak boleh dalam soal buat ibadat ni, tak boleh kita ni sampai ke tahap melampau yang membinasakan diri. Itu kena ingat juga. Kita dah pernah baca hadis cerita tentang berlaku kepada satu sahabat Nabi nama Abu Darda kan. Kita pernah cerita dulu, kita ringkaskan aja. Abu Darda ni dalam hadis dia kata akhan Nabi SAW, Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda ni Nabi akha. Akha maksudnya Nabi jadikan mereka ni saudara. Padahal dia anak orang lain, anak pak dia lain, mak dia lain, dia ni pak dia lain, mak dia lain, tak ada sangkut pertalian darah apapun. Tapi Nabi pada masa tu, Nabi akhan Nabi ni, daripada dua ni, Nabi jadikan mereka ni dua bersaudara. Satu hari Salman Al-Farisi pergi rumah Abu Darda. Bila dia sampai di rumah Abu Darda tak ada. Bila sampai di rumah Abu Darda, tengok isteri kepada Abu Darda yang dipanggil Ummu Darda. Tengok keadaan isteri Abu Darda ni, keadaan kusuk masai, keadaan tak terurus, nampak macam apakah satu macam. Bila dia tengok keadaan Ummu Darda macam tu, dalam bahasa hadis dia kata mutabazzilah. Mutabazzilah ni nampak runyai lah. Nampak lagu macam mana. Nampak macam tak steady. Salman tanya kepada isteri Abu Darda ni, ma sya'nuk? Dia kata, apa hal ni? Dia kata ni nampak macam qalat. Kata isteri Abu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Dia pun bagi report. Dia kata, saya jadi macam ni pasal kawan hang lah ni, Pak Haji Abu Darda hang ni. Dia kata dia ni laisa lahu hajatun fid dunya. Dia ni dunia buanglah. Sahabat Nabi ada juga jadi macam ni, ada juga kan masyarakat kita lah pun ada. Dia kena karan tu, dia kena karan dakwah ni. Dia pergi jadi terlebih daripada Nabi, daripada sahabat Nabi. Dia pergi terlebih. Televisi yang di rumah pun terkajang, jatuh terguling. Baru kena karan ni. Ni haram habis semua ni. Haram ni, haram. Ketaklah rumah. Ada tuan-tuan, jadi lagu tu ada. Jadi dengar cerita ni kadang-kadang, ya Allah, awak jadi macam tu. Kawan sebelum tu nakai. Macam-macam benda dia pergi buat apa-apa semua. Allah nak buka hati dia satu hari, dia pergi dengar satu siapa ke bercakap apakah, masuk dalam hati dia. Dia rasa dia ni abdun khata'. Dalam bahasa Arab kata, dia rasa dia ni abdun khata'. Satu orang yang tak ada orang dah yang lebih berdosa pada dia atas dunia ni. Dia main macam tu. Bila dia main perasaan tu dia kacau. Kalau kata nera, dia nak dituak masa tu. Kalau nera ni masa tu dia nak dituak. Nera boleh minum je, dituak tak dia lah. Dia nak jadi, masa tu dia nak jadi. Dia balik-balik dari rumah ni nak marah semua. Dia tengok bini dia nak marah, tengok anak-anak dia nak marah, dia tengok dalam rumah dia nak marah, tengok gambar dia nak rabut buang, dia tengok TV dia nak terajang. Jadi begitu. Apa? Ni, dia kena. Berlaku rupanya kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda ni. Bila Salman tanya isteri dia, ma sya'nuk? Apa hal hang ni? Dia kata, akhuka Abu Darda. Dia kata, ni kawan hang ni. Hang punya apa? Saya dia macam ni. Kawan hang Abu Darda ni laisa lahu hajatun fid dunya. Dia dunia tak mau dah ni. Weh, Salman dengar dia ni macam ni kacau. Nak buat macam mana? Sementara nak tunggu Abu Darda balik,
Isteri dia siap apa makan sikit nak bagi kepada Salman makan. Salman kata aku tak boleh makan sehinggalah sahabat aku balik. Tunggu balik Pak Lebay ni. Pak Lebay kena karan ni. Sahabat dia sahabat baik tuan-tuan ni. Yang kata Abu Darda ni bukan koman-koman orang. Tapi dijadikan contoh dia adalah hadis. Supaya kita ambil iktibar daripada apa yang kena ke dia. Bukan dia tak bagus. Dia cukup istimewa tuan-tuan Abu Darda ni. Tunggu balik dia ni. Bila balik dia tengok Salman satu orang yang Nabi sedarakan dia dengan Salman. Besar hati dia. Salman main rumah dia. Masuk pergi duduk di depan maidah, di depan makanan ni. Faqala lahu, kata Abu Darda kepada Salman tetamu dia ni, kul fa inni saim. Dia kata makan sila makan. Aku tak boleh makan lah, aku puasa. Dia kata. Bawa Pak Lebay ni. Baguslah puasa tu, bagus. Tapi puasa sunat ni, kalau dah kawan sampai macam tu punya rapat, Nabi yang sedarakan apa, bukalah puasa sunat tu. No, dia cengih. Dia kata dekat Salman, dia kata kul, makan. Dia kata, fa inni saim, aku puasa. Dia kata tak faham makan, tak apa. Qala Salman kata dia, ma ana biakil hatta ta'kul. Salman kata aku tak makan kalau hang tak makan. Salman kata kat dia, mana boleh, hang tuan rumah. Aku main rumah hang suruh aku makan, hang tak mau makan, mana boleh. Aku tak akan makan, ma ana akil, aku tak akan makan hatta ta'kul, hang makan baru aku makan. Dia pun dah dengar macam tu, bismillah makan. Rongkai lah dia punya ketat tu, rongkai satu makan. Malam tu Salman tidur rumah dia. Ini hadis tentang ni, bukan cerita riwayat hidup 1001 malam. Ini hadis. Malam tu Salman tidur di rumah Abu Darda. Bila tidur je baru terlelap sat, bangkit dah yang kata Syekh Abu Darda, bangkit dah Syekh Abu Darda ni. Jadi Salman tengok baru terlelap, tak sat duk sembang, terlelap lena. Dia dengar rasa macam orang bangkit dah Abu Darda ni, bangkit nak sembahyang sunat. Salman kata kat dia, hang ni aku tetamu hang, respect lah aku sama. Tidur dulu. Saat lagi kita bangkit lah. Ni awal lagi ni. Kalau hang bangkit lah ni nak sembahyang sampai banyak mana. Tidur dulu kata. Dalam hadis kata apa? 2 kali. Dia bangkit, Salman suruh tidur. Dia bangkit pula, Salman suruh tidur 2 kali. Dah tak jauh dah dengan masa subuh. Salman bangkit, Salman gerak dia. Ji, bangkit Ji. Kita sembahyang sikit. Buat tahajud ke, buat apa-apa. Kita witir sikit. Lepas tu kita tunggu orang azan, kita qabliyah subuh. Bangkit. Barulah dia pun bangkit. Bila bangkit, semayang tahajud sikit, buat qabliyah subuh sikit, semayang subuh. Bila habis, Salman bagi satu nasihat dekat Abu Darda ni. Salman kata, inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li nafsika alayka haqqa, wa li ahlika alayka haqqa, fa'ti kulla dhi haqqin haqqa. Salman kata dekat dia, Haji, aku nak beritahu satu. Kita dengan Tuhan, kita ada tanggungjawab. Apa yang Haji duk buat tu, itu tanggungjawab. Dia kata, Haji puasa sunat, Haji nak bangkit sembahyang sunat, itu tanggungjawab kita dengan Allah. Tapi kita kena ingat, Salman kata, wa inna li nafsika alayka haqqa. Dekat diri kita pun kita ada tanggungjawab. Dia kata, betul kita ada tanggungjawab dekat Tuhan. Kita nak bangkit buat sembahyang sunat macam-macam. Tapi dekat diri kita ada tanggungjawab. Diri kita kena rehat. Ni hang ni sampai jadi kurus, cengkung, biji mata dah terbenam masuk ke dalam. Ni hang ibadat ni sampai dera diri. Sampai dah mendera diri dah ni. Inna li nafsika alayka haqqa. Atas diri hang pun hang ada tanggungjawab. Tuhan akan tanya esok. Wali ahlika alaika haqqa. Kepada keluarga hang, kepada isteri hang, pada anak-anak hang ada tanggungjawab. Hang jangan duk kira hang dengan Tuhan aja. Ni anak bini macam mana, hang kena jawab. Fa'ti kulla dhi haqqin haqqah. Salman kata, bagilah kepada setiap yang berhak ini akan hak dia. Diri hang pun kena ada rehat. Hang kena bagi rehat dekat dia. Anak isteri hang, dia nak hang ada di rumah juga. Hang kena bagi hak mereka. Abu Darda ni bila dengar macam ni, dia nak main sedak. Dia tak syok. Ni awal ni, Salman ni hari ni main lagu nak kata aku tak betul ke? Apa kata dalam hadis tu?
Lepas habis Salman bagi nasihat dekat dia, Abu Darda menyacak pergi ke rumah Nabi SAW. Tak apa hati, dia kata aku takkan hang, tak apa aku dengar, tapi bos juga kena buat keputusan. Pergi rumah Nabi SAW. Abu Darda cerita dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata ni Salman ni sahabat kita ni, apa sudah jadi dengan dia? Apa sudah jadi dengan dia? Saya puasa, dia suruh buka puasa. Saya bangkit nak sembahyang, dia suruh tidur dulu. Lepas tu nasihat saya pula. Seolah-olah saya bersemangat nak buat ibadat, dia pula nak patahkan semangat saya. Apa hal ni dengan Salman ni? Nabi tanya balik dekat Abu Darda, apa yang Salman sudah buat? Dia cerita hak tadi ni. Cerita-cerita, Nabi kata apa? Qala Nabi SAW, sadaqa Salman. Nabi kata Salman betul, hang tak betul. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Tu dia tuan-tuan. Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Bila sebut Bukhari, saya kata apalah. Cukup tinggi kedudukan hadis ini. Kesimpulan, dia nak beritahu kat kita apa dia? Apapun Islam kata, wa khairul umur awsatuha. Kita ni jangan terlebih pada orang sangat, jangan sampai tercurut jauh di belakang sangat. Kita ambil macam mana Nabi, yang pertengahan. Kita jangan terlebih. Pasal apa? Nabi pernah kata halakal mutanatti'un. Nabi kata binasalah orang-orang yang mutanatti'un. Apa dia al-mutanatti'un ni? Imam Nawawi kata al-mutanatti'un maknanya al-musyaddidun fi ghairi mawdi'it tashdid. Al-mutanatti'un ni maksudnya orang yang melampau sampai tak kena tempat. Jangan kita pergi jadi macam tu. Kita biar on track. Duduk di atas track. Track kita apa dia? Track Quran dengan track sunnah Nabi SAW. Terlebih daripada tu, kita mencari masalah. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk hak kita kata nak baca tak dan baca. Apa dia? Anna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Iaitu perkara pertama yang akan dihisap di hari akhirat esok ialah sembahyang. Kita nak tengok apa cerita yang ada di sebalik hadis tentang sembahyang ni. Kemudian tuan-tuan dia akan mai pula satu tajuk fi man shalla fi yawmin wa lailatin sintai asyrata raka'ah min as-sunnah wa ma lahu fihi min al-fadl. Iaitu dalam sehari semalam Nabi kata dia ada 12 rakaat sembahyang sunat yang kalau kita boleh buat kita ni best. 12 rakaat itu pecahannya bagaimana? Pecahan 12 rakaat itu bagaimana? Kita akan tengok dalam hadis insya-Allah. Lepas itu kita tengok fi raka'atayil fajri minal fadli, iaitu kelebihan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sembahyang subuh 2 rakaat itu apa kelebihan dia? Dan apa berlaku kepada sahabat dan Nabi sendiri apabila ditakdirkan satu hari miss tak dan qabliyah subuh. Nabi manusia, tuan-tuan. Kita kena ingat, Nabi ini dia kata, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ni manusia macam hampa. Nabi kata, cuma beza aku jadi Nabi menerima wahyu. Atas kapasiti Nabi sebagai manusia tu, kadang-kadang Nabi dia bangkit pagi, dah lewat dah. Sekira-kira kalau nak buat sunat qabliyah subuh, takut subuh terlepas. Jadi kepada Nabi. Maka Nabi terus sembahyang subuh. Nabi terus sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi buat sembahyang sunat 2 rakaat. Macam mana cara Nabi buat? Dia akan terang. InsyaAllah dia dalam bab yang akan datang. Dan sembahyang itu sembahyang apa? Dia akan terang dalam hadis yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika.